السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan peluang dan ruang yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Kalau kita tidak guna dengan cara yang baik, maka dia jadi satu perkara yang lara dan sia-sia, ataupun menjadi wabalun, bala ke atas kepala kita. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 21 Muharram 1444 bersamaan dengan 19 Ogos 2022. Tajuk yang diberi kepada kita hari ini tajuk yang berkait dengan hidup dan mati. Di bawah tajuk rancanglah pusakamu dengan betul, hukum memberi hebah semasa hidup dan menulis wasiat sebelum mati. Tajuk kita ini menarik kerana dia berkait dengan hidup dan mati. Ada orang hidup, ada orang mati, baru dia jadi pusaka. Ada orang sudah mati dan ada yang hidup, baru dia boleh menerima wasiat. Dan semasa hidup nama dia hibah, mana kita beri waktu kita hidup. Qala Allah Azza wa Jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian kepada kita. Kita boleh harta banyak, Allah nak tengok dari mana harta kamu dan ke mana kamu bawa. Allah beri kepada kita anak-anak, bagaimana kita didik mereka, bagaimana kita asuh mereka, dan apakah hasil natijah daripada anak kita yang ramai itu. Semua usaha kita yang baik-baik, wa indallah wa indahu wallahu indahu ajrun azim, Allah Ta'ala di sinilah pahala yang besar. Letih payah, jerih payah kita berusaha mencari harta untuk keluarga, mendidik anak daripada besar sampai ke tua, Allah Ta'ala akan anugerahkan pahala kepada kita. Surah At-Taghabun ayat 15. Para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, pada hari ini sebahagian masyarakat kita tidak ada kefahaman jelas mengenai ilmu faraid. Faraid atau pengurusan harta pusaka dalam Islam. Ditambah lagi apabila tawaran dan promosi daripada pelbagai pihak menawarkan kaedah perancangan dan pengurusan harta semakin rancak, sehingga sebahagian orang kita menjadi sukar untuk membuat keputusan dan cadangan mengenai harta yang dimiliki masing-masing. Bahkan ada sebahagian daripada perancang-perancang ini kadang-kadang bersikap lebih sudu dari kuah, kata orang, apabila nampak macam undang-undang pusaka faraid Islam itu tidak begitu lengkap. Nampak macam undang-undang Allah Ta'ala tidak sempurna, kecuali awak masuk kita punya program,
kita mengatakan hati-hati dengan perangkap-perangkap ucapan kita. Memang kita patut merancang, membuat satu strategi perancangan tentang harta dan anak-anak, tetapi jangan sampai menyentuh kesucian syariat Islam semata-mata kerana produk kita untuk melariskan produk masing-masing. Sikap dan suasana begini boleh menjadi faktor penyebab berlakunya kelewatan pembahagian harta pusaka bagi seorang si mati. Mana kalau kita tak ada perancangan, tak tahu bagaimana cara nak menguruskan harta pusaka, maka dia jadi tertangguh. Lebih-lebih lagi ada di antara kita yang risaukan berlakunya perbalahan, atau dari awal lagi meletakkan di mindanya bahawa harta pusaka sukar diuruskan. Sebenarnya tak sukar pun. Kita boleh urus melalui pejabat-pejabat yang telah disediakan. Bawa je geran tanah, kalau tanah ataupun harta-harta yang lain, pergi ke tempat pejabat tanah contohnya, bahagian notis pusaka, bahagian sudah ada bahagian, cuma kita tak ambil bahagian, menyebabkan dia tertangguh. Ada juga sebahagian orang ni kadang-kadang sinis. Dia kata waktu ayah dia sakit tak balik pun, lepas ayah dia mati, berjujuk balik mari duk cari geran, nak cari pusaka. Ini pun satu masalah. Memang betul pun, waktu orang tua tu sakit tak mari tanya khabar, tapi bila mati cepat pula balik cari geran. Kita kata ini pun satu fenomena yang tidak baik. Yang baiknya waktu sakit kita uruskan, waktu dia sudah mati kita selesaikan. Waktu ibu bapa sakit kita uruskan, jaga mereka dengan sebaik-baiknya. Bila dia mati kita selesaikan harta yang ditinggalkan dengan cara yang baik. Itulah yang sepatutnya, dan inilah kesedaran yang insya-Allah akan membuka minda kita semua supaya tidak melalui jalan yang dikatakan sukar itu biiznillahi azza wa jalla. Para jemaah sekalian, secara umumnya kelewatan pembahagian harta pusaka akan berlaku sekiranya waris-waris tidak mengetahui kedudukan harta pusaka dan siapa sebenarnya yang tergolong sebagai ahli-ahli waris kepada si mati. Kita contohnya orang ni mati, seorang si mati, tinggal isteri, tinggal anak-anak, tinggal mak, tinggal adik-beradik. Kita tak tahu siapa yang boleh harta pusaka. Dia simple je, kalau dia ada anak dia lah menerima pusaka, isteri dia, mak dia, ayah dia, adik-beradik tak dapat. Kalau tak ada anak baru dia pergi pada adik-beradik. Jadi kadang-kadang kita keliru siapa yang boleh. Jadi supaya tak keliru, tuan-tuan boleh je rujuk ke pejabat agama yang berdekatan. Ada je di pejabat agama tu, dia ada dah format dia siang. Kita beritahu orang ni mati tinggal orang ni, dia masuk dalam dia punya sistem, keluar orang ni boleh berapa peratus, anak berapa peratus, mak berapa, isteri berapa, adik-beradik layak tak layak. Sangat mudah. Yang payahnya sebab kita yang buat payah, tak kita tanya khabar, duk mikir puak kita ya. Keadaan ini akan menyebabkan harta-harta si mati, terutamanya harta tak alih, dia panggil aset kekal, seperti rumah, tanah, bangunan, kedai, ataupun harta alih yang lain seperti wang simpanan, wang KWSP kalau dia kerja, simpanan tabung haji, saham, share syarikat ataupun saham-saham yang dia beli, barang kemas dan lain-lain akan menjadi beku buat suatu tempoh masa yang agak lama dan tidak dapat diuruskan dengan betul. Kegagalan menguruskan harta pusaka dengan baik akan mendorong berlakunya krisis dalam institusi keluarga yang kadang-kadang membawa kepada pertelingkahan sesama waris. Hal ini kerana terdapat waris yang menggunakan harta si mati tanpa persetujuan waris-waris yang lain. Ini masalah. Aku guna harta arwah ni pun untuk buat majlis ya, nak ajak kawan-kawan mari, daripada majlis mati jadi majlis macam jamu-jamuan, seolah-olah macam kita ni ada kenduri kahwin di rumah meriah. Kita mengatakan biar beza di antara mati dengan waktu gembira. Apalagi kalaulah dalam anak kita gunakan harta itu, si mati meninggalkan anak-anak yang kecil yang masih belum balik, anak-anak yatim ini
Bagaimana kalau kita terguna harta anak yatim buat jamuan, beri makan kepada orang? Kita mengatakan ini juga satu perkara yang perlu dimuhasabah, perlu ditanya khabar. Menggunakan harta si mati tanpa persetujuan waris yang lain, lebih-lebih lagi kalaulah waris itu anak-anak kecil, anak-anak yatim yang belum balik. Mana dia ada kuasa untuk beri benar tak benar? Dia pun tak tahu apa, orang mari rumah dia aja. Atau ada yang mengambil harta si mati secara salah. Ada satu keluarga datang sini pondok, dia bawa anak kecil-kecil, bawa budak lagi. Saya tanya masalah apa, dia kata masalahnya ayah budak ni mati, dia ada budak ni anak kepada isteri yang kedua yang dia kahwin senyap-senyap. Habis harta pusaka arwah ni, abang-abang hak isteri pertama ambil belaka dengan lorinya, dengan macam-macam harta yang dia sebut. Budak ni tak dapat apa. Saya kata naya ni kena bawa ke pejabat agama supaya mereka panggil semua keluarga bahawa harta yang mereka ambil itu harta anak yatim. Dia sembunyi ke tak sembunyi ke kahwin dia, itu cerita lain. Tetapi budak ni tetap bin dia, darah daging si mati, dan dia berhak menerima pusaka seperti abang-abang yang lain. Hati-hati tuan-tuan, jangan duk bermain-main. Sebab itulah saya di awal-awal lagi bila sebut tentang nak kahwin lebih, saya kata isytiharkan. Dia kata tak berani ustaz, kalau tak berani jangan cuba-cuba. Kawan-kawan marah, dia kata jangan cakap macam tu, macam sindir kawan sendiri. Saya kata saya tak sindir, kalau mau mati anak tu apa jadi? Kita duk fikir seronok waktu hidup ya, kita tak fikir belah mati apa jadi dengan harta anak. Kalau abang-abang tak tahu anak dia, mereka ambil harta anak yatim, makan seumur hidup, mempusakai pula harta orang, dahsyat, bukan mudah. Allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa dia makan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya makan api neraka. Wal iyaz billah. Lebih malang lagi, terdapat waris yang sanggup memberi keterangan palsu di hadapan hakim semata-mata ingin berebut harta tersebut. Maklumat dia. Sekarang ni kadang-kadang salah kita, salah orang tua juga. Duk pesan sana pesan ni, kalau aku mati harta pusaka ni kena bagi adik-beradik sama banyak, kena bagi hak ni wasiatkan ni, hak ni wasiatkan ni. Kita apa benda ni? Ibu bapa yang salah buat perhitungan. Biarkanlah harta pusaka, nak bagi sungguh, dia panggil hibah waktu hidup, bagi sama-sama adil. Anak mana yang patutnya, yang miskin kita bagi banyak, yang kaya kita bagi kurang. Panggil semua berbincang, aku beri ke adikmu ni sebab dia tak ada kerja. Kebetulan suami pula kerja kampung biasa je, mu kerja besar, bini pun kerja juga. Itu cakap baik-baik, dia orang boleh terima. Tapi kalau sedar-sedar lepas-lepas balik mari nak tengok geran, hak ni nama orang ni, hak ni nama orang ni, mana nama aku? Bukankah kita yang buka pintu fitnah? Ibu bapa si mati yang buka pintu fitnah untuk perkelahian kepada anak-anak sendiri dengan sebab memberi tanpa persetujuan yang lain. Ingatlah kita kepada perintah Allah dalam surah Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu mengholorkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim, qadi-qadi, pegawai-pegawai pusaka, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Saudara para jemaah sekalian, itu di antara peringatan Allah Azza wa Jalla kepada kita bagaimana nak menyelesaikan masalah. Untuk mengelakkan harta pusaka menjadi beku dan waris berbalas sama sendiri, ia boleh ditangani dengan berkesan sekiranya masyarakat kita membuat perancangan awal secara kemas dan sistematik sebelum meninggal dunia. Perancangan seseorang individu ke atas pembahagian harta pusaka dilakukan adalah untuk mencapai 4 matlamat berikut.
Yang pertama, supaya kita dapat melakukan amal jariah untuk kita sendiri. Kita kumpul harta kita, aset kita ada banyak mana? Kumpul-kumpul dengan harta, dengan tanah, dengan duit dalam simpanan-simpanan di bawah bantal, dalam cerana contohnya bagi orang tua. Dia ada harta 300,000 aset dia. Anak dia macam mana? Semua sudah ada harta, sudah memiliki kekayaan, ada kerja. Jadi kita ambillah bahagian kita untuk sedekah. Ni nak sedekah ingat ke anak, ingat ke cucu, akhir kali tak sedekah apa kita. Harta kita habis jadi hak orang lain. Naya, rugi. Yang kedua, supaya kita dapat memberi harta kepada orang yang kita sayang. Mana orang yang kita sayang itu anak beranak kita lah. Contohnya ada satu kes, orang ni ada anak, contohnya kita kata 5 orang, tapi salah seorang daripada anak dia mati. Bila dia mati tinggal cucu. Cucu tak akan menerima pusaka tu. Cucu ni dia terima pusaka melalui ayah dia. Ayah dia sudah mati, sudah tidak ada, sudah gugur daripada senarai. Maka ketika itu ada satu sistem dia panggil wasiat wajibah. Maknanya dia boleh wasiat kepada budak ni sebab dia tidak penerima pusaka. Yang ni panjang lah, kena kita tanya khabar di jabat agama lah. Yang ketiga, supaya kita dapat memastikan waris kita tidak mengharapkan simpati daripada orang lain. Mana kita tak naklah kita tinggal anak-anak kita duduk minta sedekah dengan orang, sedangkan kita tinggal harta. Ada harta yang boleh mereka gunakan. Yang keempat, supaya kita dapat membahagikan harta pusaka kepada mereka yang benar-benar berhak. Jadi kita ada 4 objektif harta pusaka ini. Kerana itulah Allah SWT bila ditanya tentang harta pusaka, yusikumullahu fi auladikum, Allah Ta'ala berpesan kepada kamu, jaga hak anak-anak kamu. Yastaftunaka qulillahu yuftikum. Bila orang tanya Nabi tentang pusaka, Allah kata qulillahu yuftikum. Allah kata aku jawab sendiri tentang harta pusaka. Ulama pusaka kata Allah Ta'ala tak wakilkan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala tak wakil kepada para malaikat untuk bagi pusaka. Allah qulillahu yuftikum, Allah yang bahagikan harta, pembahagian harta pusaka begitu jelas. Cuma para ulama detailkan, senaraikan bagaimana kita nak buat hisab, bagaimana kita nak kira. Itu kerja para ulama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang pusaka. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan dan peluang untuk hidup di muka bumi ini, kita amat digalakkan untuk menyediakan bekalan sedekah jariah sebelum mati. Itulah bekalan kita, itulah aset kita. Sebagaimana saya selalu sebut, kata-kata orang bijak, dia kata kain kafan tidak berpoket. Harta kita tak boleh dibawa bersama ke dalam kubur, tapi harta boleh menunggu kita di dalam kubur. Dalam hal ini, seseorang boleh membelanjakan hartanya ketika hidup, sama ada dengan bersedekah atau berwakaf, menggunakan harta alih dan harta tak alih. Kita wakaf tanah contohnya. Secara umumnya, kebanyakan daripada kita memahami bahawa maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Bila seorang manusia itu mati, terputuslah amalannya sendiri kecuali melalui 3 lorong. Illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariah yang dia buat, wakaf-wakaf yang dia taburkan, ataupun ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ajar orang manfaat dengan dia, aw waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi jelas Nabi kita sebut tahu, di antara aset yang hidup, tuannya mati, pahalanya tak mati, iaitu sedekah jariah ataupun wakaf. Kita juga amat digalakkan untuk memberikan harta kepada mereka yang disayangi, seperti anak-anak kandung, anak-anak angkat yang memang tidak berhak menerima pusaka, orang-orang susah atau rakan taulan yang dikasihi secara hebah. Hebah ni pemberian waktu hidup. Itu beza di antara hebah dengan wasiat. Hebah kita beri learning, dia boleh ambil. Wasiat kita kata kalau aku mati. Sekarang tak boleh ambil, tunggu je lah. Supaya dengan demikian ia akan dapat memperkukuhkan tali silaturrahim, al-ukhuwah, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu.
saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Rawahul Bukhari. Pemberian harta secara hebah adalah digalakkan dan boleh dilakukan ketika seorang masih hidup, segar megar, waras pemikirannya dan dia pilih dengan keadilan yang baik. Nak beri pada siapa dan sebab apa? Nyatakan ia tidak mempunyai had dan sesiapa pun boleh menerimanya, termasuk para waris. Hebah juga menjadi salah satu instrumen akad yang semakin popular dalam produk-produk keuangan Islam pada hari ini. Jadi orang yang bawa kempen-kempen hebah ni kena maklum lah, kita bukan mau mempertikaikan pusaka, tapi kita nak beri sekarang biar nampak ada. Macam tadi lah, khususnya kepada orang yang tidak layak untuk menerima pusaka. Sekiranya pembahagian harta pusaka itu ingin dilakukan selepas meninggal dunia, kita tak nak beri sekarang. Sebab banyak kes bila mak dia, ayah dia beri harta kepada anak sekarang, lara. Mula-mula baik, balik semua. Boleh je harta ayah dia bagi waktu hidup, jalan jam ayah, tak berapa laju dah nak balik. Jalan jam lah, macam-macam dia punya alasan, sebab nama sudah bertukar hak milik. Jadi ada setengah orang dia tak berani. Jadi kalau kita nak beri lepas pada mati untuk waris, tak boleh. Itu dia panggil pusaka sudah. Cumanya orang lain, contohnya seseorang boleh merancang secara wasiat, terutamanya kepada anak angkat. Kita ada anak angkat. Anak angkat ni tak akan terima pusaka kita. Nak beri masa hidup, takut dia lari. Kita dengan dunia ni hati-hati. Belum boleh je baik, lepas boleh hilang. Maka kita kata, mu jaga aku. Ni surat wasiat sudah ada. Kalau aku mati, sebahagian daripada harta kita, berapalah kita tulis, tak lebih daripada 1/3 harta. Mana aset kita ada sejatuh, kita kata 3 juta, kita boleh sedekah untuk anak angkat tu 1 juta ataupun kurang daripada itu. Ataupun waris yang terhalang daripada menerima harta pusaka, cucu kita, oleh kerana ayah dia tidak ada, dia tak berterima, maka orang ini juga boleh dipanggil wasiyah wajibah, sebab dia tak masuk dalam penerima pusaka. Ini bermakna seseorang individu boleh menyediakan perancangan tersebut semasa hayatnya dan dilaksanakan sebaik saja dia meninggal dunia, pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusakanya. Jadi saya tak sebutlah nama-nama syarikat yang menguruskan harta ini, sebab kita bukan ejen mereka, kita bukan duta dia. Cuma tuan-tuan boleh tanyalah, boleh rujuk ke pejabat agama yang berdekatan, bagaimana mungkin mereka boleh salurkan maklumat ataupun beri jalan penyelesaian yang terbaik, insya-Allah. Semua ahli masyarakat dan di negeri kita dan seluruh negara perlu sedar akan kepentingan menulis surat wasiat, kerana ia merupakan kaedah yang membolehkan seorang yang terhalang daripada menerima harta pusaka itu menikmati pemilikan harta. Galakan menulis wasiat ini dijelas melalui hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fih yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Tidak sepatutnya seorang muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan, dia ada hajat nak wasiat, tidur 2 malam berturut-turut, melainkan dia menulis wasiat isi. Maknanya jangan tangguh. Kalau ada kita nak wasiat, tulis betul-betul. Wasiat mulut bahaya. Ada seorang makcik, dia bagi tahu pada kawan-kawan dia wasiat berapa harta dia untuk buat pondok kalau dia mati. Tapi tak tulis. Kalau dia datang ke pejabat, saya tulis. Kita cop tanda saksi-saksi, tapi dia cakap sama dia. Bila orang tua ni mati, makcik-makcik beritahu pada anak dia, mak dia buat wasiat. Anak dia pertikai. Dia kata mak dia tak bagi tahu, mak dia tak cakap, mak dia tak royak. Jadi anak kata, ginilah saudara, mak sudah mati. Sekarang ni dia sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Kita yang atas dunia ni pun boleh menikmati harta dia. Berapa hari je lagi kita pun tak tahu. Mungkin hari ni kita ambil harta pusaka, besok mati. Apa yang kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla? Barulah lembut sikit hati anak terlembut.
akhirnya dia datang menunaikan wasiat mak dia, itu pun setelah diberi motivasi yang begitu menyentuh perasaan. Kalau tidak, keras, tak mau. Kalau sikit-sikit mungkin orang terima motivasi, tapi kalau sangat gatuh ibu, hai, sukar juga tu. Saudara para jemaah sekalian, kesedaran mengenai pusaka, wasiat dan hebah ini masih rendah di kalangan masyarakat Islam. Satu lagi, isu wakaf. Ayah dia wakaf tapak rumah ni, tapak tanah ni untuk surau masjid. Itu satu lagi kena tulis. Berapa banyak tapak-tapak masjid dan surau dijual oleh anak-anak selepas bapa tidak ada. Ustaz nak buat pondok sini. Nak buat pondok. Ambillah tanah ni, saya wakaf. Suku ekar, 1 ekar contohnya. Buat. Tak lama ayah dia mati, surat tak ada. Anak dia pun tak berapa minat sangat dengan pondok. Akhir kali pondok tu kena halau daripada tanah, sedangkan ayah dia wakaf. Dia ambil balik tanah wakaf, dia guna tanah untuk kepentingan awam. Apa kita nak kata? Naya kepada anak-anak. Dan ramai orang yang terunaya dengan hasil daripada rampasan tanah tersebut. Allahu Akbar. Panjang cerita, kita tamatkan khutbah kita secara ringkas. Nak bincang panjang, kita duduk dalam majlis lain. Jadi masyarakat kita perlu diberi kesedaran, ilmu berkaitan pengurusan harta sebegini sepatutnya dijadikan sebahagian daripada keperluan hidup sebagai seorang Muslim. Mengapa terjadi sedemikian? Jawapannya ialah kerana sebahagian daripada umat Islam tidak memikirkan tentang kematian yang pasti datang pada bila-bila masa, atau mungkin juga disebabkan ilmu dan maklumat berkenaan pengurusan harta atau keuangan diri dan keluarga masih rendah. Ada juga orang tak sampai hati. Dia kata sebenarnya kita nak tulis wasiat, tapi bila tulis wasiat macam kita nak mati dah. Itu penyakit juga tu. Penyakit tak usah mati. Dia tak usah mati, mati nak ke dia? Ini masalah kita. Kita tak usah mati, tapi mati nak dengan kita. Jadi kita kena usaha, buatlah. Tak usah duduk mikir panjang, ambil surat, tulis. Kalau tak nak pergi pejabat apa ni, peguam ke, pejabat lawyer ke, pejabat, tulis dulu dengan tangan kita. Tanda tangan situ, biar anak-anak tulis tanda tangan di bawah, boleh juga. Sekurang-kurangnya ada surat yang mengatakan sedemikian. Kita tak mikir nak mati, tapi mati duk mikir hak kita. Ajaib juga apabila ada sebahagian orang kita sanggup berbelanja ratus ringgit semata-mata untuk main WhatsApp, Instagram, TikTok dan macam-macam cerita, sanggup bayar langgan dia punya wifi yang paling mahal sekali. Kita masjid ni terpaksa kena ambil wifi yang mahal, kalau tidak live kita mati tengah jalan, orang marah. Ada orang yang tak ada hijab apa, duk main TikTok, ya beli telefon mahal, duk main WhatsApp, tetapi tidak sanggup untuk berbelanja sedikit untuk menulis pesanan terakhir yang hanya dilakukan sekali dalam hidup. Kelebihan menulis surat wasiat atau dokumen hebah sebenarnya antara lain mampu memudahkan proses pembahagian harta selepas kematian kita, mengelakkan salah faham atau perbalahan antara waris. Selain kita dapat melantik wasi atau pentadbir yang diyakini bertanggungjawab dan amanah untuk mentadbir harta pusaka kita apabila kita sudah tidak ada nanti, maka para jemaah sekalian, sebagai pemilik harta, kita juga perlu memastikan waris-waris akan memperolehi harta pusaka daripada kita. Kita pasti tidak ingin melihat waris-waris kita nanti pada suatu masa meminta-minta daripada orang lain atau menagih simpati daripada orang ramai. Nabi SAW telah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Dia nak hebahkan harta dia, nak wakaf harta dia. Nabi kata tinggal sebahagian, satu kepada keluargamu, wasiatlah 1/3, yang lainnya tinggal untuk keluarga. Apa Nabi kata? Innaka an tad'a warasataka aghniya khairum min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas bi aydihim. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya, senang, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Sebagai akhir, ingatlah para jemaah sekalian, sesungguhnya harta adalah suatu amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Semua harta kita akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan. Dari mana kita ambil? Dari mana kita ambil? Ambil mana harta? Bekerja, berniaga, terlibat dengan riba, dengan rasuah,
dan ia akan ditanya ke mana ia dibelanjakan. Letak titik ini, persoalan tanya-tanya dalam kepala, balik muhasabah balik harta kita yang sebenar. Kata Nabi sallallahu, apa yang kamu belanjakan itulah harta kamu. Yang lain-lain itu kalau kamu tak sedekah, dia akan jadi milik orang lain. Tajuk yang kita bincang ini tentang harta. Cuma sedikit je saya nak tambah. Saya baru terima satu maklumat pagi ni. Sepatutnya kita satu khutbah lain, tapi dah ada, sebelum lupa kita ingatkan. Seorang ini pernah berhutang dengan kad kredit. Berapa tahun? 3,800 dia kata dia hutang. Jadi oleh kerana dia nak pergi haji baru ni, dia pergilah bayar. Rupanya oleh kerana benda tu lama, hutang itu telah dipindah kepada pencari hutang, pemungut hutang. Balik haji ni dia telah diburu oleh pencari hutang tu. Kata-katanya daripada 3,000 tadi sudah naik beberapa kali ganda, mungkin sampai hampir berpuluh ribu ataupun 100,000 dah dia punya hutang yang dia kena bayar. Kerana itulah para jemaah sekalian, jangan terperangkap dengan hutang. Jangan pergi ke tempat riba. Jangan cari ceti haram ke ceti halal. Kalau ada masyarakat tertentu, jumpalah orang-orang yang boleh bantu kita. Jangan duk main kad kredit. Kad kredit ni kad hutang sebenarnya. Kad kredit itu sebenarnya kad hutang yang akan membelenggu saudara dan saudari dalam kehidupan. Sahabat kita ni kata apa yang nak buat, saya kata saya apa yang saya boleh buat selain pada berusahalah untuk menyelesaikan masalah ini. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa untuk melepaskan hutang, bebanan hutang hasil daripada kad kredit yang tertangguh sampai peringkat sekarang ini diburu, hidup dalam ketakutan. Betul lah kata Sayyidina Umar, berhutang di peringkat awalnya duka cita, di peringkat akhirnya membawa kepada bala pustaka. Baiklah para jemaah sekalian, sentiasalah kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.